Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan terangkan modul 4 buku catatan pertama, tajuk Jurnal Am. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks sekiranya ada muka surat 96. Okey, buku catatan pertama. Pengenalan. Buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Okey, para pelajar, semua urus niaga akan direkodkan terlebih dahulu dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Kena catat dulu sebelum pindah ke dalam ledger. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama. Okey, yang pertama jurnal, buku tunai runcit. Semuanya ada 3. Okey, para pelajar, hari ini cikgu akan menerangkan secara jelas berkaitan dengan Jurnal Am. Okey, tujuan penyediaan Jurnal Am. Jurnal Am disediakan bagi merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Boleh para pelajar? Jurnal Am disediakan bagi merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Okey, seterusnya. Pelajar akan mempelajari cara merekod Jurnal Am. Ada 6. Okey, yang pertama, cara merekod catatan pembukaan. Yang kedua, cara merekod belian aset bukan semasa secara kredit. Yang ketiga, cara merekod jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang keempat, cara merekod ambilan barang niaga. Yang kelima, ambilan aset bukan semasa. Yang keenam, modal tambahan selain tunai dan bank. Boleh para pelajar? Ada berapa? Ada 6 cara untuk para pelajar merekodkan Jurnal Am. Okey, seterusnya. Cikgu jelaskan format Jurnal Am. Para pelajar perlu mengetahui format Jurnal Am agar para pelajar tidak membuat kesilapan. Okey, yang pertama para pelajar harus tahu iaitu perlu ada ruangan tarikh, butir, ruangan keterangan dan bahagian folio, debit, kredit, bahagian jumlah, bahagian rujukan iaitu JA1 iaitu singkatan daripada Jurnal Am iaitu JA1. Boleh para pelajar? Okey. Dan seterusnya ke contoh 1. Merekodkan urus niaga. Catatan pembukaan. Okey, memo berikut diambil daripada buku kedai permainan Alisha. Para pelajar kena anggap kedai Alisha tu perniagaan para pelajar. Okey, bila para pelajar menganggap kedai permainan Alisha tu sebagai perniagaan pelajar, jadi mudah nak rekod. Okey, pada 1 Mei 2016 yang menjual permainan kanak-kanak. Okey, para pelajar kita lihat info. Okey, modal dihitung dengan rumus berikut. Modal sama dengan aset tolak liability. Okey, para pelajar, memo ini kedai permainan Alisha, ni kedai kita lah, kita ambil kita kata pembukaan urus niaga ni memo. Okey, pada 1 Mei. Okey, sekiranya yang info ni berkaitan dengan modal. Sekiranya modal 16,200 ni tidak diberi info tentang modal 16,200, para pelajar harus menggunakan rumus ni. Okey, para pelajar. Okey. Pertama, inventory. Okey, cikgu highlightkan dengan biru 2,650 inventory iaitu aset. Tunai di tangan 1,400. Tunai di bank 13,800. Okey, ini yang biru-biru ni, yang lain cikgu birukan ni adalah segala aset. Segala aset para pelajar akan rekodkan di Jurnal Am di bahagian debit. Okey, yang merah pula iaitu akaun belum bayar perniagaan Maisara iaitu pemiutang. Para pelajar akan rekodkan di bahagian kredit. Modal
16,200 para pelajar akan rekodkan di bahagian kredit. Contoh memo ni dah diberi modal 16,200, jadi para pelajar tak perlulah nak tolakkan aset, tolak liability sebab modal telah diberi. Okey, cara merekod para pelajar. Okey, rekodkan di bahagian debit Mei 1. Para pelajar ambil Mei 1 2016. Okey, inventory. Okey, rujukan tu folio tu LA1, ledger arm 1. Kalau para pelajar tidak faham tentang laju folio tu, tidak mengapa, sebab nanti semasa ingin membuat folio tingkatan 5, para pelajar akan belajar lebih detail. Okey, sekadar pelajar tahu apa debit, apa kredit. Okey, debitkan inventory 2,650, tunai 1,400, bank 13,800. Dan kreditkan akaun belum bayar perniagaan masyarah 1,650, modal 16,200. Dan para pelajar jumlahkan di bahagian ruangan debit dan jumlahkan di ruangan kredit 17,850. Okey, para pelajar, yang ni para pelajar jangan buat salah ya. Sekiranya butiran yang hendak para pelajar tulis di bahagian kredit perlu para pelajar ganjakkan sedikit. Okey, para pelajar, jangan buat salah yang bahagian ini di mana kredit semua letak di tepi. Salah ya. Okey, para pelajar, yang aset sahaja para pelajar rekod letakkan di tepi, yang kredit para pelajar kena ganjakkan. Okey, keterangan aset, liability dan modal pada tarikh ini. Perlu ada keterangan. Okey, para pelajar. Okey, seterusnya. Belian aset bukan semasa secara kredit. Contoh 2. Okey, 10 Mei 2016, kedai permainan Alisha, okey, membeli perabot. Okey, kita para pelajar seperti yang cikgu cakap, kena anggap kedai permainan Alisha ni adalah syarikat kita. Okey, membeli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. Okey, kedai perabot Yap Seng. Kita beli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. Jadi, kita akan dapat apa? Invoice. Kita akan dapat invoice asal daripada kedai Yap Seng. Betul tak para pelajar? Cikgu imbas balik apa yang kita belajar dokumen sebelum ini. Okey, invoice ada dua, iaitu salinan asal, salinan kan. Para pelajar ada dua, iaitu invoice asal dan invoice salinan. Yang ni dokumen sebab kita beli. Kita beli, jadi kita akan dapat yang asal daripada syarikat kedai perabot Yap Seng. Okey, tarikh 10 Mei 2016 kita beli. Okey, kita beli secara hutang para pelajar, baru kita akan dapat invoice asal. Okey, berjumlah RM1,386 kita berhutang. Kita beli rak pameran, meja kaunter dan dah ditolakkan dengan diskaun niaga. Kita dapat jumlah RM1,386 yang kita berhutang. Okey, cara merekodkan jurnal am. Okey, Mei 2016. Okey, Mei 2016 perabot. Okey, debitkan 1,386. Debit perabot, kredit kedai perabot Yap Seng, iaitu 1,386. Okey, keterangan belian perabot secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya. Contoh 3. Jualan aset bukan semasa secara kredit. Pada 13 Mei 2016, kedai permainan Alisha, iaitu kedai syarikat kita lah, kedai permainan Alisha, menjual rak pameran. Kita jual rak pameran kepada kedai buku Wan Cik Ros. Para pelajar, kita pula yang jual kali ni. Boleh faham? Kita jual kepada kedai buku Wan Cik Ros secara hutang. Yang tu kita ada invoice salinan. Boleh para pelajar? Kita simpan salinan, kedai buku Wan Cik Ros dapat yang asal. Boleh faham? Sebab kita jual aset ni. Aset bukan semasa secara kredit. Okey, 13 Mei 2016, kedai buku Wan Cik Ros. Cikgu highlightkan biru tu. Kita jual secara hutang kepada siapa?
Kedai buku Wan Cik Ru, aset bukan semasa. Kita jual apa? Rak pameran. Okey, berjumlah setelah ditolak diskaun niaga RM648. Boleh berapa belajar? Cara rekod dia. Okey, debit. Okey, tarikh Mei 13. Okey, Mei 13. Kedai buku Wan Cik Ros, debit RM648 dan kreditkan perabot RM648. Boleh para belajar? Keterangan jualan perabot secara kredit kepada kedai buku Wan Cik Ros. Boleh para belajar? Okey, seterusnya. Contoh 4. Ambilan barang niaga. Memo berikut diambil daripada buku kedai permainan Alisha pada 9 Mei 2016. Okey, seperti biasa, anggap Alisha tu adalah kedai perniagaan kita. Okey, nampak? Memo. Okey, kedai permainan Alisha keluarkan memo tarikh 9 Mei 2016. Pemilik mengambil barang permainan bernilai RM450 untuk tujuan kegunaan peribadi, hadiah hari jadi anaknya. Okey, pemilik ambil permainan para pelajar, ambil barang perniagaan bernilai RM450. Boleh? Yang kita belajar ni ambilan barang niaga. Jadi pemilik ambil barang permainan bernilai RM450. Okey, catatan jurnal. Okey, jurnal am. Debit Mei 9, ambilan debit RM450, kredit belian RM450. Okey, debit ambilan, kredit belian. Sebab apa belian? Sebab barang niaga itu okey, berkaitan dengan stok inventory dan dia ada kena mengena dengan belian. Oleh para pelajar akan mengurangkan belian. Okey, pemilik ambil barang niaga akan mengurangkan belian. Cikgu ulang suara. Pemilik mengambil barang niaga, dia akan ada kesan di bahagian belian. Jadi belian akan berkurang 450. Boleh para pelajar? Dan para pelajar tulis keterangan ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Boleh para pelajar? Debit ambilan, kredit belian. Sebab ambil barang niaga. Okey, seterusnya contoh 5. Ambilan aset bukan semasa. Ambilan aset bukan semasa. Okey, memo. Kedai permainan Alisha pada 19 Mei 2016. Okey, pemilik mengambil rak pameran bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Okey, pemilik ambil rak pameran bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Okey, catatannya. Okey, debit sama juga para pelajar. Ambilan Mei 19, ambilan debit 160. Okey, dan kreditkan apa yang diambil? Perabot. Rak pameran tu adalah perabot. Okey para pelajar, perabot kredit 160 dan dalam kurungan keterangan ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. Ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. Seterusnya contoh 6. Modal tambahan selain tunai dan bank. Memo berikut diambil daripada buku kedai permainan Alisha pada 20 Mei 2016. Okey, memo kedai permainan Alisha tarikh 20 Mei. Pemilik membawa masuk kenderaan peribadi bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. Pemilik bawa masuk kenderaan peribadi bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. Para pelajar rekod Mei 2016. Okey, Mei 2016. Okey, Mei 20. Okey, Mei 20 kenderaan debit RM50,000, kredit modal RM50,000. Para pelajar tuliskan keterangan membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Boleh para pelajar?
Okey, inilah cara rekod jurnal AM. Okey, cikgu harap para pelajar boleh imbas kembali dan boleh melihat kembali dalam buku teks dan membuat ulang kaji. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga berjaya.